Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nanti waktu yang lain kita detailkan sikitlah pasal cerita Hudaibiyah. Dia ada tiga yang sangat sangat kuat dalam dia punya sirah. Cuma saya ambil satu poin yang terdiri dengan tajuk kita pada hari ini. Bayangkan tuan-tuan sekalian, di saat para sahabat berjalan kaki, ada yang menaiki unta daripada daripada Madinah ke Mekah 400 km, KL ke mana? Kedah, Pulau Pinang, lebih kurang itu. Dan para sahabat Nabi ini berpuasa. Bayangkan panas terik itu bos dia. Sampai dekat kawasan Hudaibiyah itu kena halang dan kesimpulannya dalam kisah itu Nabi perintahkan para sahabat untuk berpatah balik, tak jadi pergi buat haji. Waktu tu Nabi suruh para sahabat bertahallul. Orang yang last kali bertahallul Sayyidina Umar. Sebab aku tak berhati. Bukan tak berhati apa? Geram dengan perjanjian yang sangat berat sebelah. Tapi Nabi didik para sahabat atau sekalian sabwat. Dengar dan patuh. Ya. Maka mereka berpatah balik kembali ke kota Mekah yang jauhnya mengambil masa 400 km. Tapi jujurnya sahabat Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak mengeluh. Kalau kita apa ni? Kan? Datang jauh kot, lagi sikit je kot. Apa salahnya 2-3 hari je nak singgah Kaabah, nak buat haji umrah tu. Kan nampak? Kita ni makhluk yang suka mengeluh dengan ketentuan Tuhan kita. Maka sahabat Nabi dan Nabi Muhammad perintahkan berpatah balik tu posnya. Tapi Allah uji mereka. Tetapi mereka yakin dengan ketentuan Allah. Maka apa berlaku tu posnya? Turunnya wahyu, Allah janjikan tahun hadapannya berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Allah takkan pernah mengkhianati para hamba-Nya yang redha dengan setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam topik ini tu sekalian, ketaatan kepada Allah level yang kedua apa dia? Iaitu ketaatan dalam aspek menyempurnakan keyakinan, keimanan. Maksud kata yakin kepada Allah, yakin dengan segala ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Pasal tak kadang-kadang kita ni berlapang dada, kita rasa gembira pada takdir yang baik. Tapi kita mudah berkeluh kesah pada takdir-takdir Allah Ta'ala yang buruk. Kan? Maka keluarlah kita punya perkataan apa dia? Ya Allah, aku dalam berdoa tak dapat pun. Allahu Akbar. Ini iman yang sempurna letak pada dua. Apa dia? Redha dan terima dengan segala ketentuan Allah, baik dan buruk. Maka hati-hati sebab itu bila mana kita jangan sampai terlajak kata, ya Allah, aku dah berdoa, kan? Apa lagi kurang ya Allah. Ini kata guru kami, orang yang ada keluh kesah begini, dia sedang menzahirkan dua sifat Allah. Apa dia? Dia sedang menyatakan Allah itu pekak. Maka dia mula rasa Allah tak dengar doa dia. Jangan kita pernah terlepas kata Allah tak dengar doa kita. Sedangkan Allah tundakan hajat kita untuk kita membina keimanan kita menjadi iman yang sempurna. Na'udzubillah, rosak iman sebab doa kita tak dimustajabkan Allah Ta'ala. Itu. Yang kedua, orang yang melazimi doa, rasa macam tu, apa dia sedang zahirkan dalam diri dia? Dia sedang menzahirkan Allah itu sifatnya pelupa. Allah lupa pun. Allah tak tahu ke aku nak doa apa? Allah tak tahu masalah aku ni. Hati-hati. Maka ni, benda ini akan boleh merosakkan sifat taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, sebagai kesimpulan apa dia? Teruskan dua nilai hidup orang beriman, iaitu khidmat. Khidmat pada siapa? Kepada ibu ayah kita, kepada keluarga kita, masyarakat umumnya, dan juga seluruh
kan alam sekitar, kan binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita ambil satu contoh sirah macam mana sahabat Nabi ni khidmat kan untuk agama, untuk nabinya. Kan kisah ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bersembunyi di Gua Thur. Siapa yang bagi makan? Siapa yang menghantarkan makan, bekal makan kepada Nabi dan Bakar? Dua orang. Kedua-duanya anak kepada Sayyidina Umar. Siapa? Belah malamnya siapa? Belah malam yang menghantar bekal makanan kepada Nabi dan juga Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Tuan pernah pergi tak Gua Thur ni? Memang gunung real tu atas ke puncak, balik bukit. Allahu Akbar. Tinggi bencana tu Muslim. Pada siang hari siapa yang bagi makanan? Asma binti Abu Bakar yang sedang syarat mengandung 80 bulan. Allahu Akbar. Dalam panas, kena daki bukit tanpa kemudahan. Syarat mengandung 80 bulan. Hantar makanan setiap pagi. Nabi berada kat Gua Thur tu 3 hari 3 malam. Maka yang hantar makanan kepada baginda Nabi dan Abu Bakar siapa? Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu kan satu ketika Nabi pernah diberikan tawaran. Sayyidina Abu Bakar sini dia memberikan segala harta benda yang dia ada. Sampai Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak isterimu? Maka aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasul. Apa maksud meninggalkan Allah dan Rasul? Maka kata para ulama, aku yakin apabila aku mati nanti, aku meninggalkan waris aku, isteri aku ini hamba manusia yang tidak akan meminta-minta sekalipun tidak memiliki harta. Punya yakin Abu Bakar dididik ahli keluarga itu Ustaz. Kita tinggalkan harta pun kan berperang dari kita. Tu tinggalkan harta tu. Kalau tak ada harta kita tinggalkan anak isteri kita, lagi porak-porak beranda. Ni. Maka akhir kata daripada saya tu Ustaz. Maka kata para ulama, tanda orang itu berguna taat pada Tuhannya, dan tanda orang itu diperguna oleh Tuhannya khidmat akan makhluk Tuhannya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang berguna. Apa tanda berguna? Sentiasa taat kepada Allah setiap masa yang dia ada. Yang kedua, siapa yang seringkali rasa dipergunakan oleh suami dia, sikit-sikit saya lah yang basuh baju, saya lah yang kemas rumah, saya yang kena cari duit. Sepatutnya hatinya gembira, kan bahagia. Tapi bila salah cara pola pikiran dia, maka rasa dipergunakan oleh suaminya. Jangan tu Ustaz. Maka ingat topik kita pada siapa yang dipergunakan untuk khidmat pada manusia, itulah hamba yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para suami yang tak berguna, pasti Allah tak gunakan dia untuk khidmat pada tanggungannya. Maka kata guru saya, simple je. Siapa yang rasa tak nak dipergunakan untuk khidmat pada manusia, apa cara dia? Jadilah manusia yang tak berguna. Tak semayang, tak buat kerja agama, tak buat kerja rumah, malas, tak pergi mula, lalai, main game manjang. Maka jadilah kita ni hamba yang tak berguna. Pasti Allah tak akan gunakan kita untuk khidmat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru al-Barqudillah, maaf terkasar bahasa, telah berbicara dan terlebih masa hanya Allah Ta'ala saja akan menggunakan perbahasan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita semua telah ditakdirkan oleh Allah berada dalam suasana ketaatan. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat melakukan amal ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar mulia dan sentiasa menzahirkan keimanannya melalui amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita meneruskan pengajian kitab kita Iman dan Kehidupan di bawah tajuk Nilai Hidup Orang yang Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Iman itu dibina bermula dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu kata para ulama, kehidupan ini Allah jadikan sifatnya gelap. Kenapa gelap? Kerana cahayanya itu milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ilmu tu ada dua persimpangan. Ilmu atas dasar kebenaran yang akhirnya membuahkan keyakinan, keimanan, ataupun berilmu, dia mengaji, dia belajar, tetapi kegelapan ataupun kesesatan. Dan itulah Allah kisahkan kepada kita tentang dua persimpangan di antara makhluknya, Nabi Adam dan juga Iblis laknatullah. Dua-dua memiliki ilmu yang tinggi serba mengetahui, tetapi beza pada sifat kesan. Maka apa bezanya? Allah Subhanahu wa taala sendiri memandu Nabi Adam dengan cahaya ketuhanan. Berbeza Iblis, ilmunya itu dipandu dengan nilai, dengan sifat keakuan. Atau boskan, kalau sebut dalam Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam dengan cahaya ketuhanan. Berbeza Iblis, sifat pengetahuan ilmunya itu menzahirkan sifat keakuan. Maka kita jangan tersalah faham tentang konteks ilmu ni sendiri. Sebab itu kalau kita lihat apa contoh yang benda ni nampak simple tetapi halus, boleh menyimpang kita punya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesat. Contoh, apa maksud menyembah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud menyembah Allah? Maka kena jelas. Allah memerintahkan kepada kita supaya menyembahnya itu dengan maksud bukan Allah berkehendak pada sembahannya. Allah tidak berhajat kepada sembahan kita.
Apa tanda tak berhajat? Orang sembah ke tak sembah tidak mengurang dan tidak mengurangkan akan zat sifat-sifat Allah. Peduli apa, sembahyang ke, tak sembahyang ke, benda itu tidak akan mengubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas menyembah di sini bukan bermaksud Allah itu berkehendak kepada sembahyang hamba-hamba-Nya, tidak. Tetapi maksud menyembah Allah, kita yang perlu mempersembahkan amal apa kepada Allah. Itu isunya. Maka bimbang bila mana kita kembali kepada Allah, kita tak ada apa-apa yang nak disembah. Kan? Maksud kata, disitulah ketinggiannya sifat Allah. Kita yang perlu menyembahkan diri kita. Bukan Allah minta untuk disembah. Ini twist sikit je cara faham tu. Boleh menatijahkan cara memahami ibadat tu dengan dua cabang, kebenaran ataupun kesesatan. Kebenaran ataupun juga kesesatan. Sebab itu Allah muliakan semua para nabi, para rasulnya itu mesti bermula dengan konsep keilmuan. Nabi Muhammad diwahyukan kepada baginda kan, ayat pertama Iqra, ilmu. Kan? Kebetulan pula Allah juga mula-mula sekali ajarkan kepada kita cara Allah muliakan Nabi Adam juga dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka iman ni datang bukan dengan sifat tiba-tiba beriman, tidak. Dia mesti datang dengan nilai keilmuan, asbab ilmu. Maka menzahirkan, membuahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ayat tadi ulama ada menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maka kata para ulama juga boleh kita tafsirkan juga liya'budun ini kepada liya'rifu. Sebelum nak menyembah mesti mengenal. Kesan bila mana menyembah tak kenal, itu yang kita sampai dah umur rentua dah tak pernah khusyuk dalam ibadah kita. Sebab apa? Kita tak pernah kenal siapa yang kita sembah. Yang paling kita bimbang, kita menyembah Tuhan yang salah. Kan? Tuhan yang mungkin bersifat mujassamah. Sifat Tuhan itu kita memahami konsepnya itu bertempat. Wa na'udzubillah. Maka jadilah ibadat itu sia-sia, tidak ada pahala syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis, Nabi bagi tahu nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala Allah akan bangkitkan kembali 5 makhluk. Pertama manusia, yang kedua malaikat, yang ketiga jin, yang keempat syaitan. Apa beza jin syaitan? Jin mukallaf, makhluk yang Allah demand padanya ada dosa pahala, ada hukum syariat yang Allah akan persoalkan di akhirat sana. Begitu juga manusia. Sebab tu minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka jin manusia ni sama level, dia makhluk mukallaf. Allah akan persoalkan amal dunia mereka. Yang kelima, dalam satu surah, saya lupa nama surah. Yang kelima inilah yang Allah ceritakan pada kita, manusia tak sangka, tak semena-mena, tak sangka-sangka Allah ciptakan mereka kembali di akhirat sana. Apa dia? Binatang. Apa tujuan Allah bangkitkan semula binatang pada alam akhirat nanti? Dua. Allah nak tunjukkan kepada manusia binatang ini akan membalas perbuatan zalim manusia kepada mereka. Maka Allah gambarkan dalam surah tersebut, manusia takut dengan ciptaan binatang waktu itu. Sebab apa? Binatang ini Allah bangkit, satu fungsi dia apa dia? Balas balik perbuatan manusia kepada dia. Satu. Yang kedua, Allah nak nampakkan pada kita akan ada manusia masuk syurga sebab binatang. Kan? Ada orang masuk syurga asbab daripada berbuat baik kepada makhluk binatang tersebut. Sebab kita bincangkan pada malam ini tentang apa sebenarnya nilai
utama dan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tu sekalian. Poin saya yang pertama tadi, sebelum kita cerita pasal iman, mesti selesai tentang ilmu pengetahuan. Ilmu mesti letak pada tempatnya, baru akan membuahkan keimanan. Dia bukan semata-mata ilmu semata-mata, dia mesti ada kesan ilmu. Apa kesannya? Ketuhanan. Maka hati-hati orang-orang yang mulazamah dengan ilmu, hari-hari pergi dengan kuliah, baca buku. Mungkin ilmunya tinggi tetapi tidak bertambah iman. Maka bimbang sumber pengetahuannya itu bukan atas prinsip ketuhanan. Tapi contoh yang kedua, dalam memahami posisi kita ni, benar tak kita ni orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kita dah bicara pada kuliah yang lepas dalam hadis yang panjang Nabi sebut. Kemudian ada hadis awal tu lah, saya pergi pada hujung hadis tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu menuju kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala dengan 3 keadaan. Pertama, dengan berjalan kaki tanpa selipar. Siapa mereka? Orang yang ketika di dunia level agamanya Islam sahaja. Siapa mereka ini tuan-tuan? Di dunia hanya pernah mengucap akan kalimah syahadat tapi tak menjaga agama Islam. Ini orang kelompok pertama, menuju kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala tanpa memakai selipar. Kan? Panaslah kita kata, panas. Yang kedua, menuju ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki tunggangannya. Siapa mereka? Orang yang sempurna imannya ketika dunia. Siapa? 4. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini 4. Menaiki tunggangan. Dalam hadis yang lain ada yang naik satu tunggangan seorang, ada naik satu tunggangan 2 orang, ada naik bertujuh, ada naik lebih 10. Maka bergantung amalnya ketika di dunia tu sekalian. 3. Nabi sebut mereka yang menuju ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala dengan kepalanya. Maka sahabat tanya, bagaimana manusia berjalan dengan kepalanya? Maka Nabi bertanya, ketika di dunia siapakah yang memperjalankan manusia dengan kakinya? Maka Allah, begitulah dengan kudrah Allah yang maha berkuasa menjadikan manusia itu berjalan dengan kepala dengan 2 cara. Apa dia? Terheret akan wajahnya ataupun terhentak kepalanya. Siapa mereka? Orang yang kufur, tidak beriman ketika di dunia. Kita punya plot ketakutan manusia sebenar bila? Waktu sakaratul maut, ketika kita di barzah. Tuan-tuan, hukum dunia ni kita boleh kata kita ni Muslim. Kan? Apa tanda Muslimnya kita? IC. Kan? Confirm mak ayah kita Islam, kita di dunia sembahyang dan seumpamanya. Dia tak habis kat situ. Itu hukum alam, hukum dunia. Dia punya perimeter dia dekat mahsyar, dekat barzah. Sebab itu kenapa dalam barzah adanya peristiwa Allah persoalkan kita tentang beberapa soalan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Apa tujuannya? Untuk finalize agama kita ni di mana hakikatnya. Maka jangan buat-buat lekeh tu bos dah. Di dunia lagi sebenarnya kita dah kena buat persiapan untuk menjawab soal kubur itu. Sebab apa? Itulah perimeter sebenar kita mati sebagai mukmin ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka kena. Sebab itu dalam topik yang sama, kata para ulama bahawasanya kehidupan ini tuan-tuan sekalian merupakan suatu perjalanan untuk menuju kematian, bukannya kehidupan. Bahasa mudah faham begini tuan-tuan sekalian, kita hidup untuk mati, bukan untuk hidup sebenarnya. Sedar tak kita sembahyang bukan untuk murah rezeki, hakikatnya dah.
kita berzikir, kita berselawat, kita sembahyang, kita bangun malam, bukan tujuannya untuk membina kehidupan dunia. Dah, itu barang pasti. Allah jamin rezeki, jodoh, hidup mati barang pasti. Yang tak pasti apa? Kematian kita nanti. Maka kena faham konsep ibadah di dunia bukan untuk hidup rezeki. Dah, itu fadilah. Tapi i'tiqad dalam memahami konsep ibadah dia, kita sembahyang untuk kematian nanti, kita bangun malam untuk selamat dekat akhirat nanti. Itu fungsi sebenar ibadah kita kepada Allah, bukan kehidupan. Maka sebab itu tokoh Islam, kenapa manusia ujung usia baru mendapatkan kehidupan? Sebab apa? Baru faham tentang konsep kehidupan yang sebenar. Maka bermati-matian dia di dunia untuk kematian dia. Itulah yang ada pada orang-orang tua, orang-orang yang berusia. Apa yang dia nak buat lagi kat dunia? Tak ada. Jalan-jalan, tak ada. Haji, ada jalan-jalan? Pergi sahut sang Legun, ada? Pergi. Tak ada kerja nak pergi sahut Legun terus kan? Itu maksudnya. Kan? Kata para ulama, kehidupan menuju kepada kematian, bukan kehidupan. Maka kena twist. Mulai pada malam ini letak ke satu pemikiran, kefahaman. Apa dia? Aku sembahyang, aku selawat, aku berzikir, aku baca Quran untuk kematian, bukan rezeki berkat dekat dunia. Dah, itu benda pasti Allah beri orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Bukan benda kita kena risau bimbangkan. Allah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedar tak kita ni asal kita mana? Dah lupa asal usul. Asal kita dari mana? Kita berasal dari Allah. Sebab itu kita pasti kembali semula kepada Allah. Tu cerita kita. Maka adalah zikir la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Belagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir bukan dia punya intention utamanya pahala. Dah, tetapi membina cara fikir manusia yang sifatnya pelupa, ghaflah, lupa kita tentang hakikat kita di siapa. Maka dilatih, diajar kita di dunia zikir dengan memahami makna apa dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak buang keakuan yang ada Allah, hanya Tuhan yang sifatnya wujud di alam semesta tu. Allah sebut kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum. Bagaimana kamu manusia boleh kufur kepadaku sedangkan kamu itu dahulunya barang mati. Kamu dulu tak ada. Fa ahyaakum, maka akulah yang mengadakan kamu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kami matikan kamu semula, kami bangkitkan kamu semula, dan kepada aku kamu kembali. Maka jelas tujuan kita menyembah Allah, bukan Allah berkehendak pada sembahan kita. Tapi kita yang perlu membuat persembahan untuk apa yang nak dipersembahkan dekat Tuhan. Maka risau kita tu sekalian, Allah bagi kita umur 60 tahun, umur yang panjang. Tiba-tiba sembahan yang kita sembahkan kepada Allah, yang ikhlas tu mungkin 2 saja. Allahu Akbar. Di mana tempat layak bagi kita? Syurga yang paling bawah mungkin. Ini cara. Maka betul ilmu yang kita bina, maka betul iman kita. Maka hilang sifat bergantung selain Tuhannya, meminta hanya pada Tuhannya semata. Automatik bila mana betul ilmu, maka betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ibu sekalian, sebab itu dalam hukum syariat
ataupun dalam ilmu tasawuf, syarat Allah angkat amalan satu je. Apa dia? Ikhlas. Setuju? Dia bukan power. Sebab Allah jadikan kita ni tak sama power, maka jangan tertipu dengan power. Kita punya kapasiti ni beramal ikut iman kita, bukan iman imam. Bahana diri kita nanti. Ni siapa ajar kita beramal ikut iman imam? Sebab Allah mengetahui kemampuan kita berbeza. Kalau sama, siapa nak jadi ketua? Siapa nak jadi imam? Iman sama kan, ilmu sama, maka dia tak balance. Apa tu balance? Ada lebih, ada kurang. Tahu nama balance? Kalau dua-dua berat, dia nanti dia tak namanya balance, dia tak namanya imbang. Imbang itu mesti ada lebih, ada kurang. Sebab itu agama tak pernah ajar kita jadi kaya. Agama ajar kita simple je dia, bahagia, bukan kaya. Barat yang mendoktrin kita mesti jadi kaya. Orang kaya padanya mulia. Siapa kata? Dah. Manusia lebih mudah perolehi sifat bahagia berbanding kaya. Sebab ada orang kaya jadi beban hidup dia. Dia rasa macam terperuk, terjerat dengan komitmen kerja sampai 3-4 pagi. Dia tak seronok. Dia buang segala apa benda yang menjerut hidup dia dan dah hidup biasa-biasa. Bahagia dia. Bukan dengan asbab kaya dah. Ini sebut indoktrin tu Ustaz. Dah mula manusia saling menghina. Siapa yang tak ada benda, siapa yang tak kaya, itu tanda dia tu hina, hamba yang tak berguna. Allah habis. Nampak macam berilmu, nampak statement slogan tu nampak macam efficient, benda tu nampak relevant. Relevant bukan letak pada otak, tapi pada pertimbangan iman yang benar atau muslim. Maka kejarlah bahagia. Sebab bahagia itu ada pada dengan cara miskin, ada dengan cara kekayaan. Ada orang dia miskin, dia lagi bahagia. Sebab pernah jadi orang kaya, pening kepala. Sejak dia miskinkan diri dia, bahagia dia. Apa simple. Dan inilah agama. Dia mudah, dia tidak membebankan. Beban itu otak kita yang sentiasa sogok kita untuk mengikut hawa nafsu kita di dunia semata-mata. Maka kalau kita lihat dalam perbahasan kitab itu Kostian, nilai hidup orang beriman ni letak pada 2 sifat. Pertama, taat. Yang kedua, khidmat. Itu je. Nilai hidup orang beriman, ataupun dalam bahasa awamnya, kita ni Allah cipta sebagai manusia. Apa tugas utama kita? 2 je, tak lebih. Pertama, taat. Yang kedua, khidmat. Perasan tak? 2 sifat ni tak ada cerita pasal diri. Tapi kebanyakan kita di dunia buat semua benda untuk diri kita. Maka tak ada masa nak taat, tak ada masa nak khidmat. Dia lari track hakikat kehidupan yang di dunia. Disebabkan cita-cita dirilah lupa mak ayah. Setuju? Disebabkan impian yang dia nak capai, kan? Impian dia, big why dia, sampai tak ada masa untuk berbuat taat. Tanpa dia sedar, dia tak pernah berada pada alam hakikat kehidupan. Ataupun sebenarnya dia sesat. Dia not function. Kita diciptakan oleh Tuhan kita untuk berfungsi, tapi lari dia punya fungsi dia. Itu yang merana bila dia saat sampai tiba kematian dia. Maka kena kembali balik. Maka agama mendidik, mengajarkan fitrah kita, tuan-puan, ibu sekalian. Di dunia
Apa kerja buat kita? Dua je, pegang dua ni kemas-kemas. Pertama, taat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khidmat. Itulah konsep yang Quran ajarkan pada kita. Hablu minallah wa hablu minan nas. Mana ada cerita pasal diri. Tak ada keakuan, tak ada kekitaan. Tidak ada sifat ananiah. Tapi manusia mula sesat bila mana hidupnya untuk kepentingan pribadi dia. Lupakan keluarganya, mak ayahnya, agamanya, Tuhannya, nabinya. Ini konsep. Baik, pertama kita lihat tentang konsep ketaatan. Ini saya buat rumusan je tuan-tuan sekalian. Maka kata para ulama, ketaatan yang paling tinggi dan yang paling utama apa dia? Iaitu sifat setia. Taat ni banyak cabang lah. Bila kita membicarakan tentang konsep taat ni, yang paling tinggi, apakah bentuk ketaatan yang paling tinggi yang Allah demand pada kita? Apa dia yang paling tinggi? Menjadi hamba yang setia dengan Tuhannya. Macam mana jadi hamba yang setia? Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Tidak menduakan Tuhannya. Apa maksud tidak memperduakan Tuhannya? Bergantung hanya pada Allah semata. Meminta hanya kepada Tuhannya sahaja. Mengadu, merintihkan, menangis hanya kepada Tuhan yang esa sahaja. Tapi bila mana manusia meminta, mengadu, mengharap, merintih selain daripada Tuhannya, maka tercabut sifat ikhlas dalam hidupnya. Maka percayalah, siapa yang gagal mengikat amalan dunia dengan sifat ikhlas, maka ketika itu kita tidak mampu lagi menjadi hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat Nabi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah nasihat yang aku tidak akan minta apa-apa lagi nasihat? Maka Nabi sebut, amantu billah thumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dengan iman itu. Itu je tu bosnya. Dan untuk kita istiqamah dalam soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya pada sifat ikhlas. Ikhlas. Namun kita kena faham, para ulama tasawuf menyebut ikhlas ini apa pemberat dia, hanya akan kita ketahui ikhlas ataupun tidak kita ni kepada Allah hanya kecuali kita kembali kepadanya. Maksud kata dekat dunia cakaplah macam mana pun kita rasa tenang, sungguh-sungguh kita tolong orang, tak. Ikhlas itu milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas poin lah. Ini level pertama makna taat. Taat yang pertama apa dia? Yang paling tinggi, yang paling utama, menjadi hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang yang kedua, tetapi ikhlas. Yang kedua, macam mana menjadi hamba yang setia? Mesti didik, mesti paksa diri berkelakuan jujur setiap masa dengan Tuhan kita. Apa maksud jujur? Lead by example. Maksudnya cakap serupa fikir. Bukan tu maksud bahasa Inggerisnya. Jujur ni apa tu bos dia? Dah kata sayang Allah, buktinya apa? Maka buktikan. Katanya itu sayang Nabi, buktinya apa? Maka buktikan sayangnya kita pada Nabi. Soalnya terbukti tak? Saya tak mampu nak buktikan tu bos dia. Maka kita tidak bersikap jujur dengan Tuhan kita, maka jujur akan menghilangkan sifat kesetiaan kita selaku hamba. Ini dua. Pokok pada membina, menjaga sifat hamba yang setia. Pertama, ikhlas. Mesti latih diri untuk sentiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang Allah kisahkan seperti mana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu persatu Allah uji baginda, betul. Kahwin dengan Siti Sarah 30 tahun umur. Ketika Sarah umur 30 tahun, maka diperintahkan kepada baginda untuk hantar isterinya itu di Mesir. Sampai kat Mesir, tak tahu rupa-rupanya pembesar Raja Mesir ni, dia jadi suka kahwin dengan bini orang. Ketagihan dia, kesukaan dia pada bini orang. Sebab zaman dulu perempuan ni dia barang murah. Level perempuan zaman-zaman jahilah, tamadun lama terus tak lebih gundik. Maka laki-laki yang angkat wanita tu menjadi isteri, standardnya mesti ada kelebihan. Maka itu yang Allah uji Nabi Ibrahim. Bayangkan bawa isteri galah, dikatakan paling cantik zaman tu, pula tu kena hantar dekat negara yang rajanya itu gila pada bini orang. Kalau kita buat apa? Yang dah baliklah bahaya kang ayam dah jujurnya pada Tuhan, yakinnya kepada wahyu Tuhan kepada baginda terpujian, maka bismillah tawakal Allah. Entah yang gitu je. Memanglah akhirnya kena tangkap, hampir nak di apa, nak bersama dengan, hampir dah atas katil lah. Tapi dengan kuasa Allah, kan cerita yang panjang lah. Jadi keras, kejung, raja tu berdoa, jadi sembuh balik. Kan dia tak tahan dengan Siti Sarah, dia buat kali kedua berdoa Siti Sarah, kan jadi kejung dan jadi sopak kulit dia, jadi viral buruk nama raja ni. Itu yang sampai dia takut dengan doanya Siti Sarah ni terpujian, dihadiahkan kepada nya itu apa dia, hamba yang namanya Siti Hajar. Itu kisah dia. Apa ini panjang. Kemuncak Allah menguji iman Nabi Ibrahim, apa dia? Menyembelih akan anaknya. Tanda jujur imannya kepada Allah, anak pun sanggup untuk disembelih sebab perintah daripada Allah Subhanahu. Itu definisi jujur. No kompromi. Bab Tuhan ni no kompromi tu bos. Sama juga kisah tentang ketika mana Nabi nak menunaikan haji dengan para sahabat daripada Madinah nak masuk ke Mekah, 400 km jalan kaki naik unta, 400 km berpuasa. Sebab apa? Seronok nak masuk Mekah. Kan orang muhajir kan kena buang daripada Mekah. Akhirnya Islam strike, menang perang Badar, Uhudnya, Khandaqnya, kan menang straight. Maka pada hujung sebelum baginda wafat kan diwahyukan untuk buat ibadah haji, tapi dihalang oleh penduduk Mekah. Maka berlakulah peristiwa Hudaibiyah yang berat sebelah. Bayangkan 400 km terus dan sampai dekat Hudaibiyah, lagi 25 km nak sampai Mekah. Apa takdir Allah uji para sahabat dan Nabi? Terhalang daripada masuk Mekah. Bukan setakat terhalang, kena termeterai perjanjian damai, perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah. Umar menggigit. Sebab apa? Kuat. Senang-senang je boleh jatuhkan Mekah dengan kekuatan. Tapi Allah nak ajar, Islam bukan menang dengan senjata semata-mata, tapi dengan toleransi, dengan sifat keterbukaan, berdamai. Kalau ada jalan damai,